Salam sejahtera kepada Miss Nilbenda, saya Siti Nur Anissa binti Saidi dan rekan-rekan saya yang lain akan membentangkan tentang buku rancangan tahunan prasekolah yaitu RPT. RPT ini disediakan berasaskan kepada kurikulum standar prasekolah kebangsaan yaitu KSPK. Ianya disediakan sebagai panduan kepada guru-guru, prasekolah KPM dan swasta dalam membuat rancangan pengajaran harian prasekolah dalam pembelajaran dan pengajaran yang berkesan. Buku ini dihasilkan berdasarkan reka bentuk kurikulum berasaskan standar berbentuk modular dan meliputi 6 tunjang, yaitu tunjang komunikasi, tunjang kerohanian, tunjang sikap dan nilai, tunjang sains dan teknologi, tunjang fisikal dan estetika, tunjang kemanusiaan, dan akhir sekali tunjang keterampilan diri. Pendidikan prasekolah ialah satu program yang menyediakan pengalaman pembelajaran kepada anak-anak yang berumur 4 hingga 6 tahun dalam jangka masa 1 tahun dan bertujuan untuk memperkembangkan potensi secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek, dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang menyeronakan, kreatif, dan bermakna. Oleh itu, buku RPT ini dihasilkan berdasarkan kepada amalan bersesuaian dengan perkembangan kanak-kanak. Pendekatan pembelajaran adalah berpusatkan murid, inquiry penemuan, belajar melalui memain, pendekatan bertema, pendekatan bersepadu, dan ICT adalah ditekankan dalam aktiviti yang telah dirancang. Itu sahaja dari saya, seterusnya saya akan serahkan kepada ahli kumpulan yang lain. Hai, nama saya Dayang Nurmahiza binti Ramlan. Saya akan membentangkan tentang rancangan pelajaran tahunan prasekolah. Perancangan aktiviti yang dihasilkan dalam buku ini adalah berpandukan kepada model asas, model bertema, yaitu model asas merangkumi bahasa Malaysia, bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Tamil, pendidikan Islam, pendidikan moral, matematik, dan permainan luar. Manakala pengajaran secara bertema menyepadukan kesemua tunjang dalam kurikulum standar prasekolah kebangsaan yaitu KSPK. Terdapat juga 42 tema yang telah dipilih bersesuaian dengan murid, situasi, dan tempat di mana pemilihan adalah menitik beratkan pendekatan daripada mudah kepada lebih kompleks. Harapan ini juga pengarang dan penerbit agar buku ini dapat dimanfaatkan oleh semua guru, prasekolah kerajaan dan bukan sahaja kerajaan sebagai bahan rujukan dan merancangkan aktiviti yang bersesuaian dalam kurikulum standar prasekolah kebangsaan yaitu KSPK. RPT atau Rancangan Pengajaran Tahunan ialah satu susunan topik pembelajaran yang terbaru mengikut pendidikan alaf ke-21 yang sedang diketengahkan oleh KPM. Berbanding dengan RPT tahun-tahun sebelumnya seperti tahun 2021, ini dilihat lebih banyak menekan aspek tentang PAK 21 di mana pihak kementerian begitu giat menjalankan kursus kepada guru di sekolah bagi menerangkan dasar pendidikan yang baru ini. Oleh sebab itu, dilihat adalah sangat menjadi tuntutan jika semua guru berganding bahu dan menyokong setiap dasar yang diperkenalkan oleh KPM. Jika ada sebarang masalah, maklumkan dengan cara yang baik dan saluran yang betul. Kita perlu tunjukkan profesion guru adalah satu profesion yang profesional. Hai, nama saya Limei. Saya memegang kad metrik 2006-0003. Di sini saya ingin membentangkan serba sedikit berkenaan dengan jadwal perancangan pendidikan tahunan bagi Tadika Mentari. Tadika Mentari, yaitu Tadika kami, telah mengategorikan beberapa tema untuk memudahkan pembelajaran kanak-kanak. Antara kategorinya ialah diri saya, alam bahan, alam kehidupan, negara saya, dunia teknologi, alam sekitar, dan alam fizikal. Bagi setiap kategori ini juga mempunyai subtema bagi setiap kategori.
Bagi tema diri saya, subtemanya mempunyai emosi diri, perihal diri, hobi diri, kebersihan diri, dan lain-lain. Ada juga berkenaan dengan keluarga, kawan saya, jiran saya, dan lain-lain. Bagi tema alam bahan pula, mempunyai subtema yang berkenaan dengan pasir, angin, udara, air, peralatan, dan pemakaian. Bagi subtema alam kehidupan pula mempunyai tema-tema berkenaan, yaitu hewan liar, hewan lautan, hewan darat, serangga, tumbuh-tumbuhan, bunga, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain-lainnya. Bagi subtema negara saya, mempunyai tema-tema berkenaan dengan perayaan, kemerdekaan, seni dan alat tradisional, musik tradisional, lagu tradisional, dan lain-lain. Bagi subtema dunia teknologi pula mempunyai tema-tema berkenaan dengan kendaraan, yaitu kendaraan air, kendaraan darat, kendaraan udara. Begitu juga mempunyai tema yang berkenaan dengan pekerjaan, seperti dokter, bomba, dan lain-lain. Bagi alam sekitar pula, kami cuma mempunyai satu tema, yaitu sayangilah alam sekitar. Bagi subtema alam fisikal pula, ia mempunyai dua tema, yaitu cuaca dan angkasa, seperti planet-planet. Jikalau cuaca pula, dia berkenaan dengan hujan, kemarau, dan lain-lain. Tadika Mentari, yaitu tadika kami, telah menjadwalkan beberapa tarik di mana kanak-kanak akan mengambil cuti panjang. Tidak lama, mungkin cuma seminggu. Selain itu, perancangan pendidikan kami terbahagi kepada dua, yaitu yang pertama ialah penggal 1, yang kedua ialah penggal 2. Untuk penggal 1, di awal penggal 1 tersebut mempunyai orientasi mingguan, dan untuk penggal 2 di hujung-hujung penggal 2 itu mempunyai tarik di mana ibu bapak dan kanak-kanak akan membuat persediaan untuk masuk ke tahun 1, membuat pendaftaran lah. Setiap subtema dan tema telah terjadwalkan untuk memudahkan guru-guru mengajar, dan pembelajaran mereka akan mengikuti chapter, yaitu setiap minggu satu chapter, untuk memudahkan kanak-kanak dapat mempelajari bersama. Oke? Tidak ada kanak-kanak yang akan ketinggalan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Nama saya Norsi binti Petrus. Saya ingin membentang aktiviti dan program tahunan di Tadika Mentari. Aktiviti tahunan di sekolah bagi bulan Januari, tarik 6 bulan 1 2022, program orientasi pihak yang berkenaan kanak-kanak. Bulan Februari, tarik 2 bulan 2 2022, program berkenaan yaitu cara maka ibu bapaan, pihak yang berkenaan yaitu ibu bapak. Bulan Mac 7 bulan 3 2022, program hari permufakatan, pihak yang berkenaan ibu bapak. Pada bulan April, tarik 5 bulan 5 2022, program hari kanak-kanak, pihak yang berkenaan kanak-kanak. Bagi pada bulan Mei 4 bulan 5 2022, program sambutan hari raya, pihak yang berkenaan ibu bapak. Pada bulan Jun 10 bulan 6 2022, program lawatan sambil belajar, pihak yang berkenaan ibu bapak. Pada bulan Julai 1 bulan 7 2022, program Sukaneka, pihak yang berkenaan masyarakat. Pada bulan Ogos 2 bulan 8 2022, program campaign membaca, pihak yang berkenaan masyarakat. Pada bulan September 3 bulan 9 2022, program berkenaan campaign kebersihan, pihak yang berkenaan yaitu masyarakat. Pada bulan Oktober 4 bulan 10 2022, program aktiviti penjagaan gigi, pihak yang berkenaan kanak-kanak. Pada bulan November, tarik pada 5 bulan 11 2022, program menyambut hari jadi, pihak yang berkenaan kanak-kanak. Bagi bulan Desember, tarik 6
bulan 12 2022 program tamat persekolahan. Pihak yang berkenan juga yaitu kanak-kanak. Bagi huraian aktiviti yang pertama ialah program orientasi. Pihak persekolah menganjurkan program orientasi ini adalah bertujuan untuk menyesuaikan murid prasekolah yang baru dengan suasana persekolahan, yaitu untuk membantu murid menghadapi perubahan di dalam keadaan transisi dari pendidikan tidak formal ke pendidikan formal. Program ini biasanya berlangsung selama 2 minggu dan secara bertahap, yaitu pelaksanaan aktiviti swai kenal, seterusnya permulaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, dan aktiviti secara pelaksanaan asas pembelajaran formal. Yang kedua ialah ceramah keibu-bapaan. Program ini adalah bertujuan untuk menerangkan kepentingan penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran kanak-kanak di prasekolah dan di rumah. Yang ketiga ialah hari permuafakatan. Program ini bertujuan merapatkan sekolah dengan rumah melalui PIBG. Tujuannya adalah supaya kedua-dua pihak dapat berhubungan rapat. Pengujudan PIBG sebenarnya merupakan usaha untuk mewujudkan persefahaman dan penyuburan mufakat antara sekolah dan ibu bapa ke arah mencapai kecermalangan pendidikan. Bagi yang keempat ialah sambutan kanak-kanak. Program sambutan Hari Kanak-kanak di Malaysia merupakan salah satu program dikhaskan untuk meraihkan peranan dan sambutan kanak-kanak di sekolah. Ia terdiri daripada beberapa persembahan seperti persembahan tikwa Al-Quran bernasyid, persembahan menari silat, kumpulan choir, kumpulan bermain instrumen musik, menyanyi, bercerita, dan sebagainya. Yang keenam ialah sambutan Hari Raya. Program Hari Raya Aidilfitri ini dapat memberi kesan yang mendalam kepada murid-murid dalam menghayati dan mengamalkan segala amalan yang afdal dilaksanakan dalam bergembira menyambut Aidilfitri yang mulia. Yang keenam ialah lawatan sambil belajar. Belajar di luar kelas atau bermain di luar rumah adalah bertujuan memberi pendedahan tentang real world experience kepada kanak-kanak. Lawatan sambil belajar merupakan aktiviti luar kelas yang dapat memberi pengalaman pembelajaran yang mengembirakan dan bermakna untuk kanak-kanak di Tadika, di mana mereka diberi peluang untuk menerka dunia luar bersama guru, ibu bapa, dan rakan-rakan sebaya. Ini akan memberi pengalaman manis dan bermakna untuk mereka, selain meningkatkan daya pembelajaran, selain bermain dalam menerka dunia persekitaran luar. Yang ketujuh ialah sukaneka. Aktiviti bersukan dapat menjamin kesehatan diri dan menguatkan silaturahim masyarakat. Yang ke-8 ialah kempen membaca. Kempen membaca dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan menambahkan pendebaharuan kosakata. Yang ke-9 ialah kempen kebersihan. Kempen kebersihan dapat menguatkan perpaduan kaum dan memberi kehormatan di kawasan sekolah. Yang ke-10 ialah aktiviti penjagaan gigi. Aktiviti penjagaan gigi dapat memberi panduan kepada kanak-kanak untuk gigi kekal tumbuh dengan teratur. Yang terakhir ialah menyambut hari jadi. Menyambut hari jadi kanak-kanak dapat menunjukkan bahwa guru menyayangi kanak-kanak dan kanak-kanak dapat merasa kasih sayang yang dicurahkan kepada mereka. Nama saya Kristi binti Sufyan. Hari ini saya membentangkan tentang jadwal menu makanan bulanan Tadika Mentari. Minggu 1 hari Senin, susu, koko crunch, kismis, nasi goreng, buah tambikai, dan air melo. Yang minggu kedua, susu, biskut, kismis, nasi goreng, dan melo. Minggu ketiga pula, susu, honey star, kismis, nasi goreng, buah batik, dan melo. Minggu keempat, susu, roti, kismis, mihun goreng, telur, buah apple, melo. Hari Selasa, minggu pertama, susu, biskut, kismis, laksa, nugget, kentang goreng, buah batik, jus oren. Minggu kedua, susu, biskut, kismis, nasi tomato, buah pisang, jus oren. Minggu ketiga, susu, biskut, kismis, nasi ayam masak sos,
tiram, buah tembikai, dan tembikai susu. Dan minggu keempat, susu, kue, kismis, burger, buah, sangkis, jus oren. Hari Rabu, minggu pertama, susu, biskut, kismis, mie goreng, ayam, buah, apel, tembikai, susu. Minggu kedua, susu, hanistar, kismis, nasi goreng, ayam, jus tembikai. Minggu ketiga, susu, roti, kismis, bubur ayam, buah betik, jus tembikai, susu. Minggu keempat, susu, koko crunch, kismis, nasi lemak ayam, buah pisang, jus apel. Hari Kamis, minggu pertama, susu, bubur ayam, kismis, nasi ayam, buah betik, jus tembikai. Minggu kedua, susu, biskut, kismis, mie hunsuk, buah apel, tembikai, susu. Minggu ketiga, susu, koko crunch, kismis, mie goreng, buah, pisang, milk Dutch Lady. Minggu keempat, susu, biskut, kismis, mie halim, buah apel dengan Horlicks. Hari Jumat, minggu pertama, susu, kue, kismis, sandwich, sardin, melo. Minggu kedua, susu, kue, kismis, sandwich, telur, melo. Minggu ketiga, susu, kue, kismis, sandwich, telur, buah betik, Nestum. Minggu keempat, susu, roti, kismis, mie goreng, buah pisang, dan melo. 10 peraturan Tadika Mentari. Oke, yang pertama peraturannya adalah kanak-kanak tidak dibenarkan memakai kasut ke dalam kelas. Oke, itu adalah peraturan yang pertama. Dan yang kedua, kanak-kanak hanya membawa pulang buku teks dan ibu bapak diwajibkan untuk sentiasa menyimpan buku teks kanak-kanak di dalam bag. Oke, so sebelum kanak-kanak pergi sekolah, ibu bapak perlu simpan buku teks di dalam bag lah untuk persediaan. Oke, yang ketiga, ibu bapak tidak dibenarkan untuk masuk ke dalam kelas kanak-kanak semasa sesi pembelajaran berlangsung sebelum dihubungi oleh pihak sekolah lah, menghubungi pihak sekolah. Oke, so yang ketiga ini biasanya kalau kanak-kanak sudah memulakan PDPR, ibu bapak tidak perlu ada di dalam kelas itulah. Dan yang keempat, peraturan yang keempat, ibu bapak diwajibkan untuk menghantar dan mengambil kanak-kanak pada tepat waktu. Oke, pada tepat waktu dan selewat-lewatnya 30 menit lah. Selewat-lewatnya 30 menit selepas tamatnya waktu pembelajaran dalam kelas. Oke. Yang kelima, kanak-kanak yang tidak datang ke sekolah, ibu bapak wajib menghubungi pihak sekolah. Oke, hubungi pihak sekolah pada hari kanak-kanak tersebut tidak hadir lah. Oke, yang keenam, ibu bapak dilarang untuk memasuki ruang pembelajaran kanak-kanak. Ini adalah SOP untuk Tadika itulah. Sekarang kita ada penjarakan sosial. Oke, yang ketujuh, kanak-kanak yang sakit dilarang untuk datang ke sekolah dan wajib mendapat rawatan serta surat dokter. Ini adalah SOP juga untuk Tadika Mentari. Dan yang ke-8, ibu bapak yang menghantar kanak-kanak ke sekolah
wajib scan MySejahtera. Ini adalah SOP kita juga dalam tadika mentari. Yang ke-9, kanak-kanak dan ibu bapa diwajibkan untuk senantiasa memakai penutup mulut, yaitu masker, and itu adalah SOP juga, yang SOP. Dan yang terakhir, untuk peraturan tadika mentari untuk keluarga kanak-kanak yang mempunyai gejala COVID-19 tidak dibenarkan untuk datang ke sekolah selama 14 hari atau selebihnya. Ini adalah SOP juga. Yang seterusnya, terdapat 5 isu-isu semasa yang berkaitan dengan kanak-kanak. Yang pertama ialah isu pembuangan bayi. Yang kedua, isu pendaraan kanak-kanak. Yang ketiga, isu masalah kesehatan mental kanak-kanak. Dan isu yang keempat ialah isu kanak-kanak ketagih dengan teknologi. Dan isu yang kelima ialah isu pendaraan jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Bagi isu yang pertama adalah isu berkaitan dengan pembuangan bayi. Isu ini biasanya melibatkan segelintir golongan remaja yang bertindak terburu-buru karena mereka tidak berpikir apa yang akan mereka hadapi selepas mereka melakukan perkara tersebut. Nah, hal seperti ini biasanya adanya pergaulan bebas antara si lelaki dan si perempuan yang melebihi hubungan yang sudah berkawin. Dan masalah ini akan menimbulkan yang namanya hubungan bebas ataupun hubungan seksual di luar pernikahan. Dan perkara ini bukan sahaja menyusahkan berbagai pihak, malah ia dapat menjatuhkan image diri sendiri serta merusakkan masa depan dan juga menjatuhkan image di negara kita. Oleh itu, sebelum melakukan sesuatu, kita haruslah berpikir dahulu tentang impact yang apa akan kita dapat nanti. Dan harap isu pembuangan bayi ini dapat dikawal oleh masyarakat yang ada di negara kita pada era zaman sekarang. Bagi isu yang kedua adalah berkaitan dengan isu pendaraan kanak-kanak. Pertama sekali, anak adalah anugerah daripada Tuhan yang diberikan kepada sepasang suami istri selepas perkawinan. Dan sebagai orang yang dewasa ataupun ibu bapak, oleh itu kita haruslah menghargai serta menyayangi anak yang telah dikaruniakan oleh Tuhan. Namun pada zaman sekarang ini terdapat banyak sekali case ataupun berita yang tular di media sosial tentang isu pendaraan kanak-kanak yang telah disiarkan dari akhbar, sosial media, dan juga berita televisyen. Oleh itu, hal ini mempunyai banyak faktor ataupun punca berlakunya case isu pendaraan kanak-kanak. Antaranya adalah ibu bapak yang bekerja, mungkin mereka mengalami stres ataupun masalah di tempat kerja, dan apabila ibu bapak pulang ke rumah, maka masalah yang ada di tempat kerja itu dibawa ke rumah, dan maka itu masalah itu membuatkan ibu bapak
tidak dapat mengawal kemarahan mereka kepada anak mereka. Nah, oleh itu terjadilah isu pendaraan kanak-kanak seperti memukul, menendang, membuang objek, memukul menggunakan objek kepada kanak-kanak, dan banyak lagi yang dilakukan berkaitan dengan isu pendaraan kanak-kanak. Oleh itu, sebagai ibu bapa haruslah sentiasa berdoa dan mintalah pertolongan kepada Maha Esa supaya hati lebih tenang dan supaya dapat mengawal emosi dan juga mengawal kemarahan dan juga mengawal ego kepada anak-anak. Bagi isu masalah yang ketiga ialah isu berkaitan dengan kesehatan mental kanak-kanak. Oke, pertama sekali, pada zaman sekarang ini, negara kita dan juga negara-negara orang luar telah dilanda dengan kehadiran satu virus yang bernama COVID-19 yang telah melanda seluruh dunia serta merubah corak kehidupan berbagai lapisan masyarakat. Kira-kira orang besar, orang dewasa, dan juga termasuklah golongan kanak-kanak yang juga turut menerima impak tersebut. Maka dari itu, keadaan seperti ini kita haruslah merubah kaidah pembelajaran kita daripada pembelajaran bersemuka kepada pembelajaran di atas talian. Oleh itu, pembelajaran di atas talian adalah tidak mudah untuk seorang kanak-kanak yang ingin menambah ilmu pengetahuan, karena kaidah pembelajaran di atas talian ini mempunyai masalah-masalah seperti gangguan internet tidak kuat. Lepas itu ibu bapa yang bekerja sehingga kanak-kanak terpaksa menunggu malam untuk membuat kerja sekolah, dan hal ini juga turut memberi tempias kepada kesehatan mental kanak-kanak. Oleh itu, hal yang demikian ibu bapa tidak boleh mengharap sepenuhnya dengan guru sahaja untuk mengajar anak mereka, karena mereka wajiblah untuk meluangkan masa kepada anak-anak untuk mengajar dan membimbing mereka di rumah. Isu yang keempat adalah kanak-kanak ketagih dengan teknologi. Golongan kanak-kanak yang di dalam fase peningkatan umur adalah sangat mudah akan ketagih dengan peranti-peranti elektronik seperti tablet, komputer, telepon bimbit, dan juga television. Tetapi peranti elektronik yang kanak-kanak inginkan adalah seperti telepon bimbit ataupun telepon pintar. Hal ini menyebabkan si kanak-kanak itu selalu melihat ibu bapa mereka memain telepon di rumah, dan ini menimbulkan rasa dan juga perasaan ingin tahu si anak untuk memegang telepon bimbit tersebut ataupun merebut dan mau bermain dengan telepon tersebut. Oleh itu, ramai ibu bapa yang gagal mengawal perilaku si anak seperti itu, tetapi ibu bapak haruslah mengawal dan juga jangan membiarkan anak mereka bermain peranti elektronik selama 24 jam, karena ia akan mengakibatkan dan juga memberikan faktor yang negatif terhadap perkembangan ataupun proses pertumbuhan seseorang kanak-kanak. Oleh itu, walau bagaimanapun, telepon pintar juga adalah sangat penting dalam era digital pada zaman sekarang. Tetapi ibu bapak wajiblah
untuk mengawasi anak-anak mereka bagi mengelakkan komplikasi kesehatan pada masa hadapan. Isu yang kelima, yaitu isu yang terakhir, adalah isu penderaan jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Jenayah seksual terhadap kanak-kanak terdiri daripada dua bentuk, yaitu yang pertama fisikal dan yang kedua mental. Penderaan fisikal ia merujuk kepada tingkah laku individu yang menyiksa, memperguna, mendera ataupun mengubuk anak-anak untuk menjalankan hubungan seksual dengan mereka. Selain itu, penderaan seksual terhadap kanak-kanak di bawah umur adalah sangat-sangat memberikan impak yang negatif, impak yang buruk terhadap masa depan seseorang kanak-kanak. Karena kanak-kanak adalah bukan untuk diperlakukan seperti itu. Oleh itu, kita sebagai ibu bapak ataupun orang dewasa seharusnya sentiasa mengawasi anak kita walaupun di mana saja mereka berada, dan janganlah sesekali kita membiarkan anak kita berjalan sendirian di tempat yang sunyi maupun ramai. Nama saya Rosnur Mizrina binti Musa. Saya akan membentangkan tentang kesimpulan. Pendidikan prasekolah bertujuan untuk memperkembangkan potensi kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek, dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat, menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan, kreatif, dan keyakinan, dan membentuk konsep pendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka percaya dalam persekitaran, sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggung jawab di sekolah rendah kelak. Untuk menubuhkan kelas prasekolah yang cemerlang, guru harus merancang aktiviti tahunan dengan bijak. Rekod tahunan di prasekolah boleh didefinisikan sebagai maklumat yang telah disimpan dalam bentuk dokumen sama ada ia dicipta atau diterima oleh organisasi atau bersendirian. Rekod tersebut juga perlulah diuruskan agar ia dapat membantu perjalanan organisasi atau individu. Rekod yang baik adalah rekod yang mempunyai bukti atau bersifat bukti. Pengurusan rekod boleh didefinisikan sebagai proses mengenal pasti, klasifikasi, pemeliharaan, dan pemansuhan rekod. Penyimpanan rekod merupakan aspek penting dalam sebuah organisasi. Rekod ini bertindak sebagai sumber maklumat yang menjadi asas kepada perancangan sebuah naskah. Penyimpanan dan penyelenggaraan rekod di naskah amatlah penting untuk mengetahui segala hal ehwal dan aktiviti yang berlaku di naskah. Memandangkan naskah merupakan sebuah institusi pengasuhan awal kanak-kanak, dan pendidik adalah bertanggung jawab sepenuhnya dengan keselamatan dan kebajikan kanak-kanak. Maka penyimpanan rekod harus dikemas kini. Antara kepentingan yang perlu ditekankan ialah bagaimana menyedia dan mengurus rekod-rekod di naskah. Penyelenggaraan rekod di naskah sangat penting diberi perhatian oleh pengasuh demi menjamin keberkesanan sistem pentadbiran sebuah naskah. Oleh itu, amatlah penting bagi setiap kelas prasekolah mempunyai buku rekod perancangan aktiviti tahunan yang telah dirancang dengan baik oleh guru prasekolah bagi memudahkan sistem pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak di sebuah naskah.